tahu pun buat apa. Kenapa? Sibuk dengan dunia dah. Sibuk dengan dunia. Orang rindu serindu-rindunya pada kita dah. Bayangkan tu semua, kalau mak kita rindu pada kita dah semua. Kita buat kita buat tak tahu. Apa perasaan mak kita. Tapi Rasulullah SAW tak macam tu dah semua. Walau kita rindu tak rindu pun, kita buat tak pun, kita buat tak tahu tentang hari kelahiran, hari bulan apa kita buat tak tahu. Sunnah dia kita, Nabi kita tak buat, sunnah dia kita tak buat dah semua. Tapi Nabi tetap rindu pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni aqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin ma lamhatin wa tarfatin ya'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika bayna yaday zalika kulli la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah wallahu akbar 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 Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd. Alhamdulillah tuan-tuan yang Allah Ta'ala, syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi ini kita dapat bersama. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala bangkitkan kita daripada kita tidur semalam. Tidur merupakan mana yang dikatakan mati, mati sementara, mati. Sebenarnya kalau ada juga orang yang Alhamdulillah, kita bangun, kita sedar buka mata, kita masih berada di rumah kita lagi. Tapi ada orang yang pejam mata semalam dan selama-lamanya dia akan pejam, dan dia buka mata, dia sudah berada di dalam kubur tuan semua. Di situ dan semua, kalau dalam kubur, akhir makan dan semua, kalau dalam kubur tu, dua perkara yang akan berlaku dan semua. Sama ada kubur kita dilewaskan sehingga akan luas mata memandang, dan terdapat bau wangi-wangian daripada syurga, ataupun kubur kita disempitkan dan dihimpitkan dan semua, tinggalkan tulang-tulang rusuk kita berceragah. Macam ni, terus tulang rusuk kita macam ni, tapi bila dihimpit dan semua, maka tulang-tulang rusuk kita akan berceragah. Na'udzubillah min zalik waliyazubillah. Jadi alhamdulillah, syukur dan semua, kita masih lagi bernafas. Nafas yang telah diberi Allah Ta'ala cara percuma. Walaupun orang kata cara percuma, sebenarnya tidak percuma dan semua. Tidak percuma. Kerana apa dan semua? Sebab hikmah Allah Ta'ala jadikan kita, wujudkan kita atas dunia ni bukan percuma dan semua, bukan cuma. Hikmah Allah Ta'ala ialah kita kena beribadat pada Allah Ta'ala. Itu hikmah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada sikit pun dan semua ada kepentingan untuk ke atas kita, tetapi hikmah Allah Ta'ala adakan kita ni, kita dan jin dan semua adalah semata-mata untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Itu hikmah Allah Ta'ala. Okay. Jadi tuan semua, kita bangun pagi ni, Alhamdulillah. Apa kita kena ucap dah semua? Bila kita bangun pagi ni, pagi-pagi kita bangun pukul berapa? Pukul 4 pagi. Ada setengah anu risap pukul 2.30 pagi ada. Ustaz bila bangun pagi, Ustaz buka message, Ustaz tengok dah ada dah. Pukul 2.30 pagi. Assalamualaikum Ustaz. Pukul 2.30 pagi Ustaz tengok. Tu kan dia dah bangun pukul 2.30 pagi. Ada yang Ustaz tengok pukul 4.30 pagi ada, pukul 3.30 pagi ada. Bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam tahajud Ustaz. Tolong ingatkan Ustaz. Terima kasih tuan semua yang mana ingatkan Ustaz. Terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberkati hidup anda, Allah Ta'ala memberkati kehidupan anda, Allah memberkati rezeki anda, insyaAllah. Terima kasih yang mana yang kejutkan Ustaz. Jadi bila bangun tuan kita bangun, apa kita baca? Kita baca. Paling mula sekali ialah tuan semua, kalau Ustaz bacalah. Kalau Ustaz alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita berdoa, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita sementara. Kenapa Ustaz kita mati dan semua? Sebab kita orang mati, dia tak tahu apa dah berlaku. Semalam kita tidur kan, kita tak tahu dah apa berlaku. Kita tertungging ke, kita tidur tertungging ke, kita tidur mendarat ke, kita kita tidur terlungkup ke, kita terlentang ke, kita tak tahu dah. Orang mati sama juga tuan semua. Orang mati sama juga. Bila dah mati tuan semua, apa saja orang buat kat kita, orang balik ke sana, balik ke sini, orang angkat tangan dia pun, dia tak boleh buat apa dah. Itu orang mati. Jadi alhamdulillah, syukur. Selepas kita bangun tidur tu, kita baca doa alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Okey, ni doa ni tuan-tuan boleh dapat kat mana-mana. Tuan-tuan type aja Google doa bangun tidur, insya-Allah keluar dia, insya-Allah. Jadi
Apa kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ada setengah enggak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada juga baca macam tu. Kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rabbighfirli. Kita minta nak. Kemudian bacalah apa-apa diksi doa tuan semua. Doa macam ustaz doa rabbij'alni muqimas salah wa min zurriyyati, minta Allah Taala kan biarlah Allah Taala jadikan anak-anak ustaz, anak-anak saya, anak-anak ustaz ni, anak-anak saya, keturunan saya, dan mereka adalah terdiri daripada mereka yang bersembahyang, tidak meninggalkan sembahyang mereka. Lepas tu apa pergi doa tuan-tuan boleh doa. Allahumma astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kita minta Allah Taala ampunkan segala kat dosa kita, dosa segala orang mukmin dan mukminat, sama dia hidup ataupun yang telah mati. Lepas bangun pergi masuk bilik air, kita tunaikan hak kita, kita mandikan apa hak badan kita buangkan apa, kemudian kita masuk sembahyang. Alhamdulillah. Ustaz dah cerita, nak kongsi sikit tuan-tuan semua, nak sembang-sembang tuan semua. Okey, tuan-tuan perasan tak? Ada 4 golongan. 4 golongan manusia yang kita kena jaga dia. Kita kena jaga betul-betul dia. 4 manusia ni, 4 golongan manusia ni yang mana kita kena, memang kita kena jaga dia. Tuan-tuan perasan tak? Empat ni kita kena jaga. Sebab apa? Sebab 4 golongan ni lah yang akan memberi syafaat pada kita di akhirat besok. Di akhirat besok. Tuan-tuan, syafaat ni penting tau. Jangan kata tak penting syafaat ni. Sebab tu kita kena jaga betul-betul semua. Jangan buat jahat atas muka bumi ni. Jangan buat jahat. Jangan sekali-kali buat. Kalau terbuat, cepat-cepat minta ampun pada Allah Taala. Jangan semua. 4 golongan itu semua yang paling penting. Yang orang yang pertama, yang siapa kita kena jaga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jaga dia tu semua. Kena jaga Rasulullah SAW. Kena hargai Rasulullah SAW tu semua. Kena hargai. Sebab Rasulullah SAW ni tu semua, dalam semua Nabi, Rasulullah SAW yang paling tinggi sekali derajat dia di sisi semua para Nabi, para Rasul-Rasul. Dan tuan-tuan, Rasulullah SAW adalah satu hamba yang memang amat disayangi dan dicintai oleh Allah SWT. Sehingga Nabi Adam berjalan dan di dalam syurga ternampak kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah ada perkataan Muhammadur Rasulullah dan semua. Nabi Adam tanya, siapa tu Muhammad tu? Siapa Muhammad? Allah Taala beritahu, dialah kekasih aku. Tengok tu, Nabi Adam bila dengar nama Muhammad tu semua, maka apa terdetik hati dia di hati Nabi Adam. Dia kalau boleh dia nak jadi orang yang bersama dengan Rasulullah SAW, dengan orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan kehebatan. Kita kena jaga semua. Sebab Rasulullah SAW tu semua diutus kat tengah bumi untuk apa? Untuk rahmat. Rahmat seluruh alam ni. Seluruh alam tuan semua. Seluruh alam ni Rasulullah SAW. Kadang kita tak perasan semua. Tu dah tak beritahu. Kita kadang-kadang kita terlampau leka dah. Kita terlampau asyik dengan dunia kita. Memanglah. Pagi kita keluar pagi, balik malam. Pagi keluar, balik petang. Pagi keluar yang bagus, yang okey. Tak apalah. Pergi pagi, balik petang. Pergi pagi, balik malam. Okey lagi. Yang kita risau pergi pagi, balik pagi tu. Pergi pagi, balik pagi. Lepas tu, duduk mandi-mandi sekejap, pergi lagi. Yang ni kita takut dah semua. Jadi kita takut. Sehingga kan dah semua, dia tak tahu. Ni sekarang ni Ustaz tanya, adalah 2-3 orang Ustaz jumpa ni 2-3 orang Ustaz tanya bulan ni bulan apa ya Ustaz, bulan apa dia tanya, bulan apa, dia boleh tanya bulan apa. Allah Akbar, dia nak beritahu sibuk dia dengan dunia dah semua, sibuk dengan dunia sehingga dia tak tahu ni bulan-bulan apa. Ustaz bukan nak suruh dia cakap tentang bulan, suruh dia hafal bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan kita bukan nak suruh hafal. Sekurang-kurangnya dia tahu ni bulan apa ni, bulan apa. Orang satu dunia sibuk dah semua, satu dunia sibuk. Bila nak hadir je bulan ni, satu dunia sibuk. Allah Akbar tuan-tuan. Habib-habib di Yaman sibuk dah semua. Di Mekah sibuk, di Madinah sibuk, di rata-rata sibuk. Bahkan di Malaysia ni sibuk dia dah sibuk. Tuan-tuan tahu tak? Ramai tak tahu. Tu seorang jumpa lagi dia. Bulan Nabi lahir bulan apa Tak tahu dah semua. Allah Akbar dan semua. Ya Allah. Sedangkan Rasulullah SAW dan semua ni, Rasulullah SAW ni, Allah sedih dan semua macam ni. Ustaz bersedih dah semua macam ni. Nak cakap bersedih dah semua. Ni bulan Rabiul Awal. Ada orang tak tahu ni bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tak tahu. Hari ni hari yang keberapa dah semua? Hari ni hari Sabtu, hari yang ke-7 dah. Berlalu gitu dah. Pada bulan kelahiran Rasulullah SAW. Bulan hari yang ke-7 dah. Hari ke-7 dah. Kita hari pertama hari Ahad. Ahad 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari yang ke-7 dah tuan semua.
Berlalu gitu dan semua. Dia tak tahu. Tengah makan. Ustaz tengah makan, tanya dia. Rasulullah SAW lahir bulan apa? Entah Ustaz, saya betul lupa. Ustaz. Lupa, dia boleh cakap lupa dan semua. Kalau lupa benda lain tak apa dan semua. Kalau lupa, kalau tak ingat Rejab, Safar, Muharram kan, Rejab lah. Kenapa Muharram, Safar, Rabiul Awal, akhir kita tak ingat tu tak apa. Tapi please lah tuan-tuan, kena ingat sikit lah. Kena ingat, kita ada 62 orang dalam ni. Please tolong ingat lah. Ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kalau kita jumpa orang yang beriman, kita tengok orang beriman, kita tengok orang-orang guru-guru kita tengok orang beriman lah, kita tengok orang beriman, Habib tu, orang-orang yang hebat, ulama-ulama besar ni, kita tengok dia, kita rasa kagum tak? Kita rasa kagum, kita rasa Allah kecilnya aku, kita rasa nak muliakan dia, kita rasa mana? Tu biasa dah semua. Tu biasa lah. Sebab apa? Sebab kita lihat dia, kita tengok dia, sebab kita tengok dia dan semua. Sebab kita tengok dengan mata kita, ni ulama macam ni, serban dia macam ni, janggut macam ni, pakai tongkat, pakai redak, cantik dengan amalan, dengan tawaduk. Kita nampak dengan mata dia dan semua. Dan kita ikut dia, kita ikut cakap dia, kita ikut nasihat dia, kita ikut dia datang sini, dia datang dia ceramah, dia pergi ke masjid. Nah, guru-guru kita sama juga, orang alim-alim, kita ikut dia. Tu biasa dan semua, tu biasa. Tetapi tuan semua, dengan Rasulullah SAW, nak tanya tuan semua, tuan-tuan pernah mimpi Rasulullah SAW tak? Tuan-tuan pernah mimpi Rasulullah SAW tak? Nak tanya tuan-tuan semua. Yang ada 64 orang ada ni kan, yang kat sini ni, tuan-tuan pernah bermimpi Rasulullah SAW tak? Mimpi tak? Kalau tuan-tuan tak mimpi, apatah lagi kita nak tengok Rasulullah SAW, cara jaga dah semua. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertatap mata dengan dia, dengan Rasulullah SAW. Tapi apa berlaku dah semua? Rasa tak tuan-tuan semua, di hati tuan semua, 61 orang dah tu, 64 orang, 60 lebih kat sini ni, terasa di hati anda, yang anda rasa kasih, sayang, cinta, rindu pada Nabi, pada Rasulullah SAW. Rasa tak? Cuba anggut tuan-tuan, cuba anggut sendiri. Pernah tak rasa cinta, rindu serindu-rindunya pada Rasulullah SAW? Rasa tak tuan semua? Rasa kan? Rasa. Itulah paling ajaib dan semua. Paling ajaib. Kalau kita jumpa ulama, kita jumpa orang alim, kita nampak kehebatan dia. Janggut dia dengan ridak, dengan serban dia, dengan tongkat dia, dengan semua, dengan cara dia bercakap, kita rasa kagum dengan dia. Kita rasa rindu nak jumpa dia. Kalau kita datang jumpa sekejap pun, kalau 2-3 setakat sejam dia cakap tu, rasa tak puas. Sebab kita jumpa dia. Kita jumpa dan kita rasa cinta. Kita curahkan kecintaan kita pada dia. Kita khidmat kepada dia. Tapi Rasulullah SAW tuan semua, kehebatan kita ni tuan semua, kehebatan kita ni lah, kita tak pernah jumpa Rasulullah SAW, tak pernah tatap wajah dia, tak pernah jumpa mata dengan dia tuan semua. Tapi timbul rasa kasih, sayang, cinta, rindu kita pada dia. Betul tak? Inilah kehebatan Rasulullah SAW. Kalaulah tuan-tuan tak pernah terfikir, tak pernah tahu inilah bulan kelahiran Rasulullah SAW, macam mana tuan-tuan semua? Tuan-tuan, Ustaz nak cerita nak cerita pada tuan-tuan semua lah. Nak cerita pada tuan-tuan semua. Okey. Nak cerita pada tuan-tuan semua. Rasulullah SAW berada dalam, di akhirat besok, Rasulullah sudah berada dalam syurga tuan semua. The only one. Seorang-seorang Rasul. Nabi, Rasul dan semua yang sudah masuk dalam syurga, yang mana orang lain tak masuk dalam syurga. Nabi-nabi lain tak masuk dalam syurga. Inilah Rasulullah SAW dan semua. Rasulullah SAW, dia duduk dalam syurga dah. Bila kita dah berkumpul di pada mahsyar besok dan semua, datang malaikat Jibril alaihissalam, datang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, umat kamu ni, semua manusia sudah berkumpul sudah berkumpul di padang mahsyar, huru-hara semua, yang bertelanjang, yang berjalan dengan kepala, yang berjalan dengan kaki, yang menghesuk, yang berenang dalam air, yang matahari bersinar atas kepala, semua berlaku dan semua di padang mahsyar. Apa kata Rasulullah? Bila Rasulullah dengar saja, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah dengan umat dia ni berada di padang mahsyar, Rasulullah telah tahu dah, memang huru-hara akan berlaku. Terus Rasulullah apa yang berlaku? Tindakan Rasulullah, dia keluar daripada syurga. Keluar. Kalau kita dah semua duduk dalam syurga, Rasulullah boleh. Aku dah niat biar lantak pergi. Lantak pergi. Kan nak dia orang nak itu lantak. Siapa sebab salah? Yang salah, yang betul-betul lah.
Kalau kita lah, kalau kita. Dan Nabi boleh macam tu. Tapi Nabi tak, tuan semua. Nabi tidak. Nabi tak pernah jumpa kita, tuan semua. Nabi tak pernah jumpa. Nabi jumpa sahabat je, tuan semua. Nabi jumpa sahabat. Kita Nabi tak pernah jumpa. Ulama-ulama dulu pun Nabi tak pernah jumpa. Kita tak pernah jumpa. Nabi tak pernah jumpa kita. Tapi kenapa Nabi rindu, sayang pada kita semua? Kenapa dah semua? Nak tanya tuan, kenapa dah semua? Pernah satu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan sahabat. Rasulullah sedang duduk bersama sahabat dan semua. Menitik air mata Rasulullah SAW. Menitik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tuan menangis? Kenapa kau menangis, ya Rasulullah? Nah, dia rindu dah. Rindu kepada siapa dah semua? Rindu pada umat yang, pada saudaraku dah. Aku rindu pada saudaraku. Ikhwan aku rindu pada saudaraku. Nabi sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Kamu bukan saudara aku, kamu sahabat aku. Kamu sahabat aku. Kamu tidak pernah tidur pada aku. Kamu telah tidur bersama aku. Kamu telah makan bersama aku. Kamu telah pergi berjuang pada aku. Kamu telah berdakwah pada aku. Kamu pernah duduk bersama aku, dengar cakap aku. Kamu pernah bertatap mata dengan aku. Kamu pernah tengok wajah aku. Tapi ni umat akhir zaman ni, umat aku yang akan datang tu, mereka tak pernah tengok aku. Mereka tak pernah jumpa aku. Tak pernah tatap mata aku. Nabi nangis. Nabi rindu kita. Nabi rindu kita ni. Kita Nabi rindu dah semua. Nabi rindu kita dah semua. Kita pula tuan semua tak pernah ambil tahu tentang ni bulan kelahiran Rasulullah SAW. Allah Akbar semua. Nabi doa untuk kita dah semua. Nabi doa. Nabi rindu pada kita. Padahal Nabi tak pernah jumpa kita. Nabi kata pernah. Nabi takkan jumpa dah kita dah semua. Bila dia wafat takkan jumpa. Jumpa di akhirat besok dah. Tapi Nabi rindu dah semua. Tuan-tuan macam mana? Ada tak di hati tuan-tuan rasa rindu pada Rasulullah SAW? Rasa kasih pada Rasulullah SAW? Rasa cinta pada Rasulullah SAW? Ada tak? Sedih tuan semua. Sedih bila tanya sahabat-sahabat kita. Ni, tak tahu ni bulan apa. Tak ambil tahu pun bulan apa. Kenapa? Sibuk dengan dunia dah. Sibuk dengan dunia. Orang rindu serindu-rindunya pada kita dah. Bayangkan tu, kalau mak kita rindu pada kita dah semua. Kita buat kita buat tak tahu. Apa perasaan mak kita. Tapi Rasulullah SAW tak macam tu dah semua. Walau kita rindu tak rindu pun, kita buat tak pun, kita buat tak tahu tentang hari kelahiran, hari bulan apa kita buat tak tahu. Sunnah dia Nabi kita tak buat, sunnah dia kita tak buat dah semua. Tapi Nabi tetap rindu pada kita semua. Nabi tetap rindu pada kita. Bila Nabi keluar pada syurga dan semua, terus Nabi datang pada masa Nabi sujud dan Nabi sujud. Tak bangun, tak angkat kepala dia. Sehingga Allah Ta'ala pujuk, wahai Muhammad, bangun, angkat kepala kamu. Dan Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Nabi sujud lagi. Kenapa Nabi angkat? Nabi, wahai Muhammad, bangun, angkat kepala kamu. Kamu minta apa kamu nak benda. Apa Nabi minta? Percepatkan, ya Allah. Percepatkanlah umat dia, percepatkanlah urusan akhirat ni. Dan apa kita nak beritahu tuan-tuan ni. Nabi tak akan masuk syurga selagi umat-umat dia tak habis masuk syurga. Nabi orang terakhir dia ikut. Nabi tunggu kita ni. Dia tolak dia makan, jom pergi. Ibarat kita, jom pergi cepat masuk syurga. Cepat masuk syurga. Nabi tunggu di kepala jambatan titian tu. Nabi tunggu di titian, di awal titian Nabi tunggu. Apa Nabi doa dah semua? Kita tak pernah fikir tentang ni dah semua. Nabi doa, Rabbi salim. Nabi doa untuk kita. Nabi doa. Nabi tak mau tengok umat dia jatuh dalam neraka dah semua. Nabi tak mau tengok umat dia jatuh dalam neraka. Nabi doa, angkat tangan, Rabbi salim. Rabbi, wahai Tuhan, selamatlah. Kita masuk bulan Rabiul, nak selawat pun malas. Ustaz minta 3,000 dah sehari. 3,000, pagi 1,000, petang 1,000, malam 1,000, pagi 1,000, tengah hari 1,000, malam 1,000 pun boleh. Biar cukup 3,000 sebulan kita dapat 70,000 dah semua. 3,000, 70,000 kita dapat 70,000. Tu pun tak mahu buat dah. Malas. Alasan banyak Ustaz, banyak Ustaz. Banyak 1,000 ni banyak. Allah Akbar. Ustaz cakap apa lagi dah semua? Tak ada benda dah Ustaz nak bagi pada tuan dah semua. Tak ada benda dah tuan-tuan nak bagi. Orang yang akan memberi syafaat pada kita tuan semua. Orang yang akan memberi syafaat pada kita besok.
Katakan ulama, walaupun kita Nabi tengok kita dah berat ni, dosa banyak ni. Nabi tak sanggup dah tengok dosa kita dihukumkan oleh neraka. Dia ambil serban, dia letak serban dia. Nak suruh biar sama berat dia. Atau berat serban dia hingga kita masuk syurga dah. Nak beritahu dah semua dah. Kita nak selawat malah ustaz bagi selawat yang pendek je, sallallahu ala Muhammad, tak sampai 15 minit untuk 1000. Ada murid ustaz di Johor Bahru 25,000 satu hari dia baca. Nangis tak dengar, nangis tak dia ustaz call, dia kat dah. Allah, lama tak jumpa ustaz, tak jumpa ustaz. Nak dengar suara ustaz je cukup dah. Dengar suara ustaz cukup dah. Dia cerita dan dia cerita tak selawat lah. Awak tak selawat ke? Selawat ya ustaz, selawat. Saya buat 5,000 kali tak lepas sembahyang. 5,000 kali tak lepas sembahyang. 25,000 sehari tu semua ni. Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala orang dah rasa cinta dah, Allah dah campak rasa cinta daripada Rasulullah SAW, dia tak kira dah. 1,000 ke 2,000 ke 5,000 ke, tak ada takwil dah. Ni orang kita ni mesej pada ustaz apa saya nak buat bulan Rabiul Awal ni, baca selawat pagi 1,000, tengah hari 1,000 dan petang malam 1,000. Banyak ustaz, Allah ustaz banyak. Ustaz tak bukan kata duduk gitu sambil nyapu boleh selawat, sambil masak boleh selawat, sambil goreng ikan boleh selawat. Boleh tuan-tuan nak buat. Tuan-tuan tak mau kira pun tak apa. Tak payah kira tak apa. Sambil tu. Tuan-tuan nak beritahu dia. Nak beritahu. Ustaz pergi jogging bukan nak puji dah, tapi nak beritahunya kita tak merugi masa. Kita tak merugi masa dan semua. Ustaz pergi jogging. Setiap langkah ustaz tu sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tak berlari, ustaz berjalan je. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 5 km, 10,000 tapak, 10,000 langkah. 10,000 langkah tuan semua, 10,000 langkah. Okey, 10,000 langkah tu berapa? 10,000 kali. Bukan nak puji ustaz dah, tapi nak beritahu ni lah tuan semua. Kita boleh buat tanpa kita kira tak apa. Sambil jalan sallallahu alaihi wasallam. Tak merugi masa. Tuan-tuan, bila kita sekarang kita tak dapat menghargai masa kita lagi semua. Kita tak dapat menghargai masa kita lagi. Kita tak tahu lagi menghargai masa kita. Tetapi dan semua, apa berlaku dan semua, orang yang paling menghargai masa dia adalah orang yang telah mati lah semua. Kita sekarang kita tak apa, kita boleh habiskan masa kita dengan sembang-sembang, duduk kedai kopi sembang-sembang gurau-gurau. Kita boleh, bukan tak ada gurau, boleh tuan semua. Ustaz gurau dengan anak ustaz gurau dengan cucu ustaz, ada, tapi ada masa yang kita kena buat untuk Allah Taala, untuk Rasulullah SAW. Kita kena buat untuk diri kita juga dan semua akhirat besok. Orang yang paling menghargai masa ialah orang yang telah mati dan semua. Masuk saja dalam kubur dan semua, mereka sedar itu pentingnya masa. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Minta Allah Taala kembalilah ke dunia. Sebab apa? Mereka dah tahu dah pentingnya masa ni. Nak minta selawat pun tuan-tuan tak mau. Panjang sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjang sallallahu alaihi wasallam, tak payah buat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Tu boleh pendek lagi dah semua. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Kalau boleh, sebelum berselawat tu baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan setakat kita saja kita berselawat. Allah Taala berselawat kata Rasulullah SAW. Malaikat berselawat kata Rasulullah SAW. Kita tak mahu. Allah Taala berselawat kata Rasulullah SAW. Malaikat berselawat kata Rasulullah SAW. Kita tak mahu tuan semua. Orang yang akan berjasa pada kita, orang yang rindu serindunya pada kita semua, menangis menitik air mata Rasulullah SAW. Kita tak mahu. Heran lah. Ustaz pun heran. Ada manusia yang tak pandai menghargai Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan, Allah Ta'ala campakkan dalam hati tuan-tuan semua, tuan-tuan menghargai Rasulullah SAW, tuan-tuan tak akan buat jahat, tuan-tuan tak akan buat maksiat, tuan-tuan tak akan tipu orang, tuan-tuan tak akan buat ni, takkan buat ni, takkan buat apa-apa lah semua. Takkan buat. Dan tuan-tuan akan rasa cinta nak buat beramal pada Allah Ta'ala. Dan di mulut tuan-tuan sentiasa sallallahu alaihi wasallam. Ramai tuan semua ustaz jumpa ulama-ulama ni, dia nak cakap sikit sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta daripada tapi tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Ustaz bilang tuan-tuan boleh nilai sendiri. Okey, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah SAW, tengok pada kita berselawat kepada Rasulullah SAW lagi. Okay. Adakah dengan selawat saja tanda cinta? Tak. Tanda cinta pada Rasulullah SAW ialah kita ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
Ni ustaz bagi mudah-mudah je tuan. Mudah-mudah sunnah Rasulullah. Mudah-mudah je. Tak perlu banyak, tak perlu payah-payah semua. Tuan-tuan tak perlu pergi berjuang, pergi perang apa semua, tak perlu. Okey, kat rumah saja tuan-tuan boleh wujudkan sunnah Rasulullah SAW. Nak makan, guna tangan kanan. Nak minum, guna tangan. Ajar anak, ajar cucu, ajar isteri, ajar suami. Okey, guna tangan kanan, jangan guna tangan kiri. Nak ambil lauk, jangan ambil lauk dengan tangan kiri. Ambil lauk dengan kanan kanan. Kadang-kadang kita ni lebih menghormati orang daripada kita menghormati sunnah Rasulullah SAW. Ustaz pergilah majlis apa, majlis cuma sultan tak panggil lah. Tapi sultan ustaz pernah tuanku Kelantan, almarhum tuanku dah panggil ustaz makan, ustaz guna tangan kanan, ustaz guna tangan kanan. Makan, lidah makanan, ustaz makan, ustaz guna tangan kanan. Tak kira tuan-tuan, ustaz guna tangan kanan. Kalau tanya ustaz jawab, tapi tak tanya tak apalah. Pernah ustaz ikuti jamuan-jamuan orang-orang besar, pernah semua ustaz guna tangan kanan. Walaupun orang tu walaupun datuk datin depan dengan ustaz, tapi ustaz tetap guna tangan kanan. Kalau tanya, ustaz kata ini sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sunnah lebih mudah. Kadang-kadang kita ni guna tangan kiri. Mudah je, tu sunnah pun paling mudah dah semua. Atau saya kata janggut apa semualah. Janggut satu salah satu daripada sunnah dah. Kita pergi semayang masjid, sunnah tuan semua. Kita semayang sunnah Rasulullah SAW. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Tutup kepala tuan semua. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kan tuan nak tahu, tuan belilah buku Syama'il Muhammadiyah tu. Nah, janganlah tak beli buku lain. Kita beli novel, kita boleh beli cerita ni, kita boleh beli tuan semua. Novel sampai tebal-tebal gini kita boleh beli. Belilah tuan semua buku Syama'il Muhammadiyah tu, kecil je, nipis je tuan semua. Syama'il Muhammadiyah tu dia menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, tentang kehidupan Rasulullah SAW. Nabi pakai cincin macam mana, Nabi minum macam mana, cara Nabi minum. Nabi ajar tu nak rasa tanda kasih sayang kita pada Rasulullah SAW. Okey, insyaAllah. Okey, ada ada 4 orang ni. Pertama Rasulullah SAW dah semua. Rasulullah SAW. Kita kena hargai dia, kita kena agungkan dia, Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada kita. Rasulullah SAW saja tuan-tuan. Yang tak ada pada nabi-nabi lain yang mana Rasulullah SAW ada syafaatul uzma. Syafaat uzma, syafaat yang azim, yang agung. Syafaat yang agung, yang mana Allah Ta'ala tak tolak dah semua. Kalau Nabi kata, ya Allah, orang ni masuk surga. Allah Ta'ala tak akan tolak. Syafaat uzma dia panggil. Yang tak ada pada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tak ada dah semua. Kita kena agung. Orang yang macam ni yang akan bantu kita untuk masuk syurga dan semua. Kita tak mau lagi berselawat. Please lah tuan semua. Tolonglah. Tolonglah, berselawatlah kata Nabi. Ada satu Ustaz Zahar Hashim ada cerita pada satu orang, satu baba lah. Saya tak mau sebut nama dia lah, baba tu. Baba ni tuan semua, selagi dia tak habis selawat ke atas Nabi 50,000, bukan 5,000, 50,000 kali tuan semua, dia takkan turun, dia takkan keluar dari bilik dia untuk bersarapan pagi. 50,000, bukan 5,000 dah semua, 50,000 kali dia takkan keluar dari bilik dia, dalam bilik dia untuk bersarapan pagi. Kalau selesai pukul 10 itulah sarapan pagi dia. Kalau selesai pukul 11 itulah sarapan pagi dia. Kalau selesai pukul 12 itulah sarapan pagi dia. Nabi tahu dah semua. Orang telah dicampak oleh Allah Ta'ala kasih sayang, cinta, rindu pada Rasulullah SAW. Dan ada hubung kait dengan Rasulullah. Tuan-tuan, bila kita zikir, kita berselawat kata Nabi ni, bukan nama kita saja disebut dan semua. Nama mak ayah kita disebut depan Rasulullah SAW. Sekali kita sebut Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad, malaikat Jibril bawa selawat. Ya Rasulullah, Syahrin bin Abdurrahman berselawat kepada engkau. Dan ibunya Syahrin Abdurrahman ni, ibunya adalah Cik Aisyah binti Muhammad Tengah, ayahnya Abdurrahman bin Cik Hasan. Sebut nama depan Rasulullah SAW. Kita selawat sallallahu alaihi Muhammad, datang lagi malaikat kita pada Rasulullah SAW. Sebut nama kita, nama mak kita, nama ayah kita. Kalau mak kita dan ayah kita berada dalam kubur, macam mak ustaz dan ayah ustaz berada dalam kubur, mereka, ya Allah, sukanya tuan semua, sukanya mereka. Kalau kita nak menghadap yang dia Pertuan Agong tu semua, ramai pemberita duk tunggu dah. Kalau ustaz nak menghadap Tuan Agong, tak adalah pemberita nak tunggu. Dia tengok kalau pembesar-pembesar dia, wabi-wabi nak pergi menghadap Tuan Yang Pertuan Agong, pemberita penuh tunggu di istana, nak ambil gambar, nak ambil video ni, nak ambil ni.
nak beritahunya betapa istimewanya agung tersebut. Sama juga dengan kita, dengan Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi Rasulullah SAW dan semua. Bila nama kita disebut, nama mak kita disebut, nama ayah kita disebut, mak kita dan kubur, ayah kita dan kubur, Masya Allah, seronoknya nama aku disebut oleh Rasulullah SAW sebab daripada anak aku. Maka apa tuan semua? Mak kita akan doa untuk kita dan semua. Sebab tu barakah rezeki, barakah kehidupan, apa semua tu berlaku dan semua. Ni kita ni tak usah kata kubur mak kita tak pernah jenguk, kita tak pernah baca Fatihah pun pada mak kita, dan kita tak pernah masa mak kita hidup kita abaikan dia, masa ayah kita hidup kita abaikan dia. Apa lagi tu semua? Apa lagi? Rugi lah. Okay? Rasulullah SAW, tuan-tuan semua, bila kita berselawat kata Rasulullah SAW, apa berlaku semua? Hati kita, sekali sallallahu alaihi Muhammad, hati kita akan percaya. Hati kita akan bercahaya dan semua. Keluar. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kasyaf, orang wali Allah, dia tahu hati orang ni suka berselawat. Dia nampak hati kita. Jomlah, bulan ni bulan selawat. Dan selawat bukan cakap bulan ni saja dah. Dan teruskanlah sampai bila-bila abad sampai kita matilah. Sampai kita mati. Ya, jom kira-kira kalau boleh azam. Ni kita masih hari yang ke-7. Hari ni adalah hari ke-7 dan semua hari yang ke-7. Okey, kita selawat. Pagi ni kita azam. Selepas Ustaz cakap, semai sudah duha, kita berselawat kata Rasulullah 1000. Boleh? Mudah je. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertama sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Okey? Lepas tu zuhur. Lepas zuhur kita berselawat lagi 1000. Lepas malam, lepas maghrib kita berselawat lagi 1000. 3000. 3000 kali dengan 30 hari, maka 90000. Kan kita stamp 30,000, 70,000 dan semua kita hantar pada Rasulullah SAW. Bukan hantar cukup bulan, hari-hari setiap masa kita hantar. Dan nak pakai baju selawat, nak masa goreng ikan pun selawat dan semua. Di samping kita baca tadi yang 1000. Boleh? InsyaAllah. Okey, kita azam lah insyaAllah. Okey, orang yang kedua. Dan ini dah dekat masa dah, dekat pukul 11. Orang kedua dan semua yang kita harus jaga dan semua, sebab dia akan memberi syafaat kepada kita ialah siapa dan semua selain pada Rasulullah SAW, itu mak bapak kita. Mak bapak kita dan semua. Guru bawah dan mak bapak kita. Mak bapak kita. Ayah kita, mak kita. Kita kena hormati dia, kita kena agungkan dia, kita kena jaga dia dan semua. Lebih pada segala-galanya dan semua. Sebab redha Allah Ta'ala, dasar datang daripada redha mak bapak kita. Kalau mak bapak kita tak redha kita takkan redha oleh Allah Ta'ala. Sebab tu hidup kita susah. Kita tak perasan. Okey? Bagi anak perempuan yang sudah bersuami, ingat, walaupun anda sudah bersuami, tapi mak anda tetap mak anda, ayah anda tetap ayah anda. Bagi anak lelaki, walaupun macam mana tuan semua, anda berkahwin, tapi mak anda, ayah anda, tetap anda kena jaga juga. Kena ingat tu. Ni ada setengah ni, mak ayah minta duit, minta adik-adik, ada panggil adik lah, biasa adik-adik atau abang, mak ayah nak pergi umrah ni, tak ada duit, tak cukup duit, boleh tak adik bagi mak nak pinjam je, bukan minta, nak pinjam. Boleh kan mak nak pinjam lah, sekadar 2,000, tak cukup lagi 2,000 ni. Nanti lo mak, nanti saya bincang dengan isteri saya. Inilah anak cilaka dah semua. Anak yang cilaka dah semua, yang akan dicilakakan oleh Allah Ta'ala dah semua. Nak bincang dengan bini dulu, nak bagi pada mak. Nak bincang dengan bini dulu, nak bagi mak. Ini lah tuan semua. Ini bahaya dah semua, bahaya. Nantilah saya bincang dengan isteri saya lah. Lepas bincang-bincang, mak, kami tak ada duit mak. Padahal duit ada. Tuan-tuan, tengok Uwais Al-Qarni. Apa Uwais Al-Qarni buat pada mak dia? Uwais Al-Qarni ni tuan semua, dia ni terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Sehingga Rasulullah SAW berpesan pada Sayyidina Abu Bakar. Kalau Rasulullah SAW wafat, kau pergi jumpalah orang ni. Dia ni duduk kat sini. Dia ni tidak pernah dikenali oleh manusia di bumi, tapi terkenal manusia di langit. Apa Uwais Al-Qarni buat tuan semua? Uwais Al-Qarni buat apa tuan semua? Mak dia kata dia nak pergi Mekah. Jauh tempat dia pergi ke Mekah tuan semua, jauh. Mak dia nak pergi Mekah. Nak pergi tuan semua. Apa dia buat semua? Dia tak ada duit. Macam mana? Mak dia uzur. Mak dia tak boleh jalan, tak mampu nak berjalan. Dia ambil seekor lembu dan semua, anak lembu kecil, dia pikul, naik bukit, turun bukit, naik bukit, hari-hari, sampai lembu tu jadi besar dan semua. Jadi lembu tu besar dan semua.
Nak pergi tanam. Sampai lembu tu besar, lembu itulah dia gunakan. Dia gunakan untuk bawa mak dia pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, dia pikul mak dia. Dia pikul mak dia, pikul mak dia tawaf. Semua kerja-kerja haji dia buat dengan pikul mak dia. Ni Uwais Al-Qarni. Mak kita minta duit RM10, RM20, tak ada bagi. Ada anak tak pernah belanja pun mak ayah dia. Ada anak kerja besar tak pernah bagi duit pun mak ayah dia. Inilah tuan semua. Ada anak yang kaya raya. Tuan-tuan, ayah pakai kereta kancil je. Dia pakai Merc, dia pakai BMW. Ayah pakai kereta apa? Kereta kancil je. Ayah pakai kereta Swift. Swift pun yang third hand, bukan second hand, yang third hand. Inilah tuan semua. Tuan-tuan, ibu bapa kita lah yang akan memberi syafaat pada. Jaga tuan semua. Anak kita, ayah kita dah mati, mak kita dah mati. Okey, sentiasa ziarah ke kubur dia. Dan juga sentiasa bersedekahlah untuk mak bapa kita. Amalan, ya Allah, segala amalan aku daripada aku kecil dulu, daripada aku balik sampai sekarang, dan sampai aku mati, ya Allah, aku hadiah kepada mak bapa aku, ya Allah. Ambillah semua. Tak apalah. Sebab kena ada mak bapa aku lah, aku dapat lihat bulan dan bintang. Kerana ada mak bapa aku lah, aku dapat kahwin, aku dapat anak, aku dapat cucu. Inilah tuan semua. Kedua. Yang ketiga siapa? Guru-guru kita dah semua. Guru-guru kita dah semua. Guru-guru kita yang alim, kita pergi belajar kitab dia. Sebab tu dah tuan semua, Ustaz sering ajak anda semua, jomlah kita pergi belajar, jomlah kita belajar tuan semua. Bila kita belajar dan semua, kita akan dapat syafaat daripada guru dan semua. Hormati guru. Kita hormati guru kita. Kita hormati. Jangan bagi guru kita kecil hati. Jangan bagi guru kita guru kita ni marah kat kita. Kita khidmat untuk guru kita. Ni kadang-kadang kita janji dengan guru kita, tapi kita tetap hati janji guru kita. Sehingga guru kita kecil hati pun ada. Tapi guru kadang-kadang dia tak apa, tak ada kecil hati pun. Tapi kita dan semua, kita sudah sangkut dengan guru kita. Kita janji. Kadang-kadang kita tak apa, Ustaz, tak apa Ustaz, nanti saya gini nah. Dan kita tak buat. Kita tak maklum pada guru kita. Sehingga kan guru kita kecil hati. Bila guru kecil hati tuan semua, sudah ada gap dah. Sudah ada jurang dah kita dengan guru kita. Jadi jagalah semua. Jagalah. Sebab tu Ustaz ajak, jom kita belajar. Kita belajar. Bila kita belajar dan semua, kita dapat barakah daripada guru kita. Bila kita dapat barakah daripada guru kita dan semua, dan kehidupan kita akan barakah. Ilmu yang ada pada kita akan dapat barakah. Okey, ingat guru kita. Yang ketiga, guru kita. Jaga dah semua. Bagi anda yang ada guru-guru, bagi anda yang ada guru dan ada guru-guru, ingat Ustaz Hashim pernah cerita, kalau kita belajar dengan satu guru, kita nak belajar dengan satu guru lain pula, harus minta izin daripada guru tersebut. Kenapa dah semua? Kalau anda lari gitu saja dah semua, anda lari gitu tanpa minta izin daripada guru anda yang asal, yang telah mendidik anda, yang telah membimbing anda, yang telah memberi pelajaran kepada anda lari gitu dah semua. Kalau Ustaz Hashim dia kata apa? Dia kata, walaupun anda dibimbing, dididik oleh Jibril AS, anda tidak akan lagi ada kebarakah dalam hidup anda. Itu guru dan semua. Yang keempat, pendek-pendek ni. Yang keempat dan semua ialah orang-orang soleh. Orang-orang soleh dan semua. Orang-orang soleh, sahabat-sahabat kita yang soleh, yang sama-sama pergi belajar dengan kita. Sahabat-sahabat yang soleh. Kalau tak soleh, takkan pergi belajar. Yang sama-sama pergi belajar kita, hormati mereka dan semua. Yang pergi sembahyang dengan kita, yang pergi duduk mendoakan kita, yang membaca Quran bersama kita, yang join kelas Yasin, apa-apa dan semua, yang soleh-soleh dan semua, mereka kita hormati mereka, kita sanjungi mereka, kita jaga adab-adab kita dengan mereka dan semua. Sebab mereka juga akan mendoakan anda semua. Sebab doa nama-nama kita akan berada dalam hati mereka, dan mereka akan doakan kita. Dan juga dan semua, di akhirat besok, 4 golongan inilah akan memberi syafaat kepada kita. Cukup dengan Rasulullah SAW, cukup satu, cukup dah semua. Dengan Rasulullah satu dah cukup dah semua. Tak perlu yang lain lagi. Tapi tuan semua, nak beritahu yang 4 golongan ni lah yang perlu kita jaga atas dunia ni tuan semua. Yang mana 4 golongan ni lah yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat besok. Ini penting tuan semua. Sebab di akhirat besok tidak ada apa lagi tuan semua yang boleh kita lakukan. Hanya kita memerlukan syafaat saja tuan semua. Kita tak tahu sejauh manakah amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Quran kita hari ni kita baca begitu tadi, adakah diterima oleh Allah? Kita tak tahu dah semua. Solat kita subuh tadi, kita tak tahu diterima oleh Allah Ta'ala. Tahajud kita pagi tadi, dini hari tadi, tuan semua, adakah diterima oleh Allah? Kita tak tahu. Yang di akhirat besok hanya kita perlu apa ya? Kita perlu syafaat daripada mereka ini, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan semua, sebelum Ustaz berundur dah semua. Sebelum Ustaz berundur, Ustaz nak pesan pada anda semua, jomlah kita pergi belajar dah semua.
Jom kita pergi belajar. Lepas PKP, lepas PKP bina semua, maka jom kita pergi belajar. Ikut kita sama, ikut ustaz sama. Ustaz pergi belajar, anda belajar. Ustaz tak ada ilmu dah semua. Ustaz tak ada banyak ilmu. Ustaz nak belajar. Dan ustaz tak ada ilmu, ustaz nak belajar. Sebab tu dalam status ustaz di WhatsApp, tuan-tuan tengok, boleh tengok belajar kitab sampai mati. Sampai mati, ustaz dah niatlah mati. Paling bagus tu, ya Allah, aku nak mati sebab aku sudah belajar kitab. Jom kita belajar kitab. Dan kita belajar tuan semua agar kita dapat ilmu. Kita dapat amalkan ilmu kita. Kita belajar 3 perkara tu, tak banyak tuan. Akidah, fiqh dan juga tasawuf. 3 perkara. Tak perlu tuan-tuan tak perlu belajar bahasa Arab, tak perlu belajar taranum, tak perlu. Tuan-tuan belajar 3 perkara ni. 3 perkara ni sudah ada hadis semua ada dalam tu. Al-Quran pun ada dalam tu. Kita belajar dan semua insya-Allah. Kita pergi belajar dan semua. Insya-Allah Allah Taala akan berkati hidup kita dan semua insya-Allah. Jomlah kalau lepas PKP ni sekarang ni PKP sedih hati tuan semua, PKP kita dah tutup. Semua surau-surau ditutup, tak boleh apa dah semua. Jadi nak belajar online pun jangan sekali Ustaz Azhar pun dia tak suka sangat mengajar online. Dia tak suka mengajar online. Kita kena hormati dia. Jadi ada semalam 2 malam lepas saja. Hari Khamis dan Jumaat tu adalah dia ngajar sekali. Itu pun line kat rumah lain, wifi dia tak bagus. Jomlah kita azamlah hati kita. Jom kita belajar. Ustaz tak mau. Tuan-tuan meninggal dunia tanpa ada ilmu dan semua. Tuan-tuan meninggal dunia dalam keadaan tuan-tuan membazir masa. Tuan-tuan hidup dengan dunia tuan semua. Tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan bergelumang dengan dunia. Ustaz tak macam tu. Jom kita belajarlah. Ramai dah anak murid ustaz yang sekarang ni dah dapat luangkan masa. Ada setengah orang Yahoo, tutup kelas tutup. Ada juga kata macam tu dah semua. Yahoo, seronok dia bila kelas tutup. Kita ni bagi rak nak menangis dah semua. Tak dapat belajar. Dia boleh kata Yahoo, kelas tutup. Ada juga dah semua yang ni. Tadi minta jauh lah tuan, minta jauh. Jom kita pergi belajar lah. Ustaz Arab terus biar kita mati dalam kita nak belajar. Kita mati dalam belajar, masya-Allah tuan-tuan. Mati yang dicemburui. Kalau boleh tuan-tuan waktu tengah belajar kita tu, kalau ya Allah kau nak cabut nyawa aku, cabutlah waktu tu ya Allah. Waktu aku belajar. Okey, insya-Allah itu saja tuan semua. Ustaz boleh kongsikan sembang-sembang biar agak berat juga sembang ini tuan semua. Okey, sembang agak berat juga. Insya-Allah kita jumpa lagi. Okey, kita doa dulu sebelum kita bunuh, kita doa. Insya-Allah dapatkan keberkatan daripada Rasulullah SAW, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hadin wa nafasin adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hadin wa nafasin adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hadin wa nafasin adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hadin wa nafasin adana Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidna wa kulana ma ya wasi'al karam ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kalam hati wa nafasin adana Rasulullah walhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim.